tengah tengok recording. Okey, jadi yang lain yang tengah tutup kamera boleh buka kamera sebelum kita nak mulakan kelas kita. Okey, sekarang dah 5:42. Jadi, boleh ke cikgu mulakan ni? Boleh. Okey, boleh Cikgu harap semua dalam keadaan sedia untuk belajar Okey, jadinya untuk yang beragama Islam, kita akan buka dulu kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey semua, jadi hari ini kita dah masuk kepada bab yang terbaru iaitu bab sudut dan tangent. Okey, jadi cikgu akan teruskan kepada kelas kita. Okey, jadi sebelum tu suara cikgu jelas ke suara cikgu? Okey ke suara cikgu? Okey. Jelas. Okey, baik, mantap. Okey, cikgu suka kat situ. Hari tu cikgu buat exam. Senang tak exam tu? Ke susah juga? Senang je tapi Senang je. Okey. Okey, senang je. Sebab apa? Sebab yang itu cikgu akan pakai juga dalam sudut ni. Exam algebra tu dia pakai dekat semua bab form 3. Okey, jadi kita hari ini kita masuk kepada bab baru. Kita masuk kepada bab baru iaitu sudut dan tangent. Okey, kamu boleh tengok ni. Sudut, sudut dan tangent. Okey. Jadi cikgu harap kamu sempatlah salin nota cikgu. Okey. Yang pertama sekali nama bab dia adalah tentang sudut. Lepas tu dia cakap pula tentang tangent. Kamu tak payah pening-pening. Tangent ni kita hold dulu. Sekarang ni kita nak fahamkan tentang sudut tu dulu. Ada orang dah form 3 tapi dia tak faham sudut tu apa. Okey, cikgu tunjuk dekat kamu sudut ni apa Okey, yang pertama sekali cikgu akan keluarkan definisi cikgu tentang sudut. Biar kamu nampak biar kamu nampak sudut tu define untuk apa. Okey, jadi sudut dekat sini, kamu kena faham dia adalah pembukaan dua garis lurus. Itu sudut. Okey, sudut adalah pembukaan. Cikgu tunjuk kat sini. Sudut ialah pembukaan dua garis lurus. Kamu kena ingat satu benda. Sudut takkan terjadi kalau dia satu je garis lurus. Dia mesti ada dua garis lurus. Sebab itulah kamu kena faham. Sudut ni dia bergerak daripada, tengok dekat sini. Kalau cikgu cakap satu je garis lurus, dia takkan ada sudut dekat sini. Mana ada satu garis lurus, nak buka macam nak buka satu garis lurus. Jadinya dekat sini bila kita nampak garis lurus ni, kita tambah lagi satu garis lurus. Okey, kita tambah lagi satu garis lurus. Jadi dekat sini, cikgu nak tunjuk dekat kamu. Inilah nilai sudut. Inilah kita panggil sudut. Apa sudut warna merah tu? Sudut warna merah tu adalah pembukaan garis warna biru dan garis warna hitam. Itu sudut. Jadi, kita sebelum masuk kepada bab ni, kamu kena faham ada 3 sudut istimewa. Ada 3 sudut yang special. Dan satu ciri-ciri special. Sebelum cikgu teruskan, sebenarnya cikgu tengah ajar kamu recap balik yang lepas iaitu kelas form 2 kamu, garis dan sudut. Dia bersambung pelajaran matematik ni kalau form 2 garis dan sudut. Lepas tu kita sambung sudut dan tangent untuk form 3. Jadi ada 3 jenis sudut special. Ingat tu. 3 sudut special. Kenapa cikgu cakap dia special? Okey, kenapa cikgu cakap dia special dekat sini adalah sebab apa? Sebab soalan takkan bagi tahu sudut dia berapa. Soalan takkan mention nilai sudut tu. Tapi soalan boleh cakap
dia garis lurus, berapa sudut dia? Okey, dia punya bulatan, berapa sudut dia? Okey, dia dalam keadaan perpendicular, dalam keadaan betul-betul tegak, dalam keadaan betul-betul melintang, macam mana? Okey, jadi cikgu teruskan 3 sudut special dekat sini. Yang pertama, ingat, setiap sudut mesti ada 2 garisan. Jadi yang pertama, sudut tu adalah dia betul-betul dalam keadaan baring, tu garisan pertama. Dan garisan kedua, dia betul-betul dalam keadaan menegak. Bila kamu nampak sudut ni macam ni, soalan akan bubuh tanda petak. Soalan akan bubuh tanda petak. Sekarang cikgu nak soal kamu. Kalau petak, berapa sudut dia? 90. Okey, pandai. Jadi kalau petak dekat sini, kamu kena faham dia 90 darjah. Kadang-kadang soalan tak tunjuk pun 90 darjah ni. Kadang-kadang soalan tak tunjuk pun 90 darjah ni. Tapi soalan tunjuk petak ni. Soalan akan tunjuk petak tu. Bila soalan tunjuk petak macam tu, tapi jadi kamu kena fahamlah. Oh, dekat situ 90 darjah. Itu maksud cikgu, sudut special. Kalau kamu tak ada maklumat tentang ni, nanti mesti ada satu missing data yang kamu tak ada untuk buat soalan tu. Jadi ini yang pertama. Okey, kita pergi pula yang kedua. Kita pergi pula yang kedua. Okey, yang kedua. Yang kedua, garis lurus. Kamu kena faham. Kalau sudut ni, dia cakap tentang garis lurus, dia tak akan cakap garis AB. Dia akan ada 3 huruf. Selalunya 3 huruf. Okey. Kenapa 3 huruf? Okey, cikgu tunjuk dekat kamu. Okey, contoh. Contoh. Sekarang ni garis lurus kita adalah A, O, B. Dia tak akan cakap garis lurus AB. Dia mesti akan mention satu titik tengah, iaitu A, O, B. Sebab apa? Sebab kalau garis lurus je, pembaris tu macam mana kamu nak buka dia jadi 2? Tak boleh. Jadi, ingat, sudut adalah pembukaan 2 garis. Jadi dekat sini kita ada sudut special yang maksudnya kita akan nampak 2 garis tu dibuka seolah-olah satu garis lurus. Jadi sekarang ni bila dia buka seolah-olah satu garis lurus, dia berapa darjah? 180. Ya, pandai. Dia adalah 180 darjah. Kena ingat dia dulu. Kena ingat dia dulu. Okey, yang ketiga. Yang ketiga. Sebelum cikgu teruskan, 3 sudut special. Yang ketiga ni adalah apabila, satu garis lurus tu, dia dah membentuk satu pusingan. Dia dah membentuk satu pusingan. Tu. Macam mana baca dia? Pusingan dia dekat sini kalau kamu nampak dia membentuk bulatan. Sudut dia membentuk berapa darjah untuk satu bulatan penuh? 360. Okey, pandai. 360 darjah. Jadi, ingat cakap cikgu. Sudut ni yang kamu belajar ni akan masuk SPM. Akan masuk SPM. Memang akan ada dekat kertas 1. Bila kamu nak faham tentang sudut, kamu kena ada info tentang ni dulu, kamu kena ada data tentang ni dulu. Iaitu 3 sudut special 90 darjah, 180 dan 360 darjah. Jelas ke semua? Jelas. Okey, yang lelaki tak dengar suara. Faiz mana Faiz? Jelas ke yang lelaki? Jelas. Okey, bagus. Okey, jadi 3 sudut special ni kamu kena ingat. Senang je nak ingat dia. Jadi cikgu bagi tips dekat sini. Dekat mana? Untuk yang pertama, kamu akan nampak dia petak. Yang kedua, kamu akan nampak dia dalam satu garis lurus. Dan yang ketiga, kamu akan nampak dia dalam keadaan bulatan penuh. Iaitu 360 darjah. Habis dekat sini. Habis dekat sini. Okey, boleh cikgu teruskan? Boleh.
Okey. Okey, jadi sebelum cikgu teruskan lagi jauh, cikgu akan pergi kepada cikgu akan pergi kepada satu sudut yang selalu pakai satu ciri-ciri special, satu ciri-ciri special. Satu ciri-ciri special. Ciri-ciri special. Kita tak cakap pasal sudut special, kita cakap pasal ciri-ciri special. Dia ada 3 tau, tapi cikgu tunjuk satu lah, nanti kamu pening. Okey, jadi ciri-ciri special kenapa cikgu ajar satu dulu sebab yang 2 tu adalah untuk 2 garis lari. Tapi untuk yang ni, yang pertama iaitu satu je cikgu tunjuk, nama dia sudut sepadan. Nama dia sudut sepadan. Sebab kenapa cikgu kena ajar sudut sepadan ni? Sebab sudut sepadan ni dia ada masuk dekat kamu punya bab ni. Cikgu tak masuk lagi kepada bab kamu. Cikgu recap balik apa yang kita belajar masa form 2. Okey, jadi ciri-ciri special dekat sini cikgu nak tunjuk kat kamu sudut sepadan. Apa ni sudut sepadan? Sudut sepadan kita kena tahu keadaan dia dulu. Okey, keadaan dia adalah bila? Keadaan dia adalah apabila ada 2 garis lurus, 2 garis lurus yang bersilang. Yang bersilang. Bersilang ni macam mana? Dia membentuk pangkah. Dia bentuk X. Bentuk X. Itu maksud dia bersilang. Macam mana tu bersilang tu? Okey. Ini garis lurus dia. Sekejap cikgu tunjuk. Okey, ini garis lurus dia. Okey, yang warna hitam, garis lurus pertama. Yang kedua, cikgu buat warna biru. Warna biru, garis lurus yang kedua. Jadi, apa yang kamu boleh nampak dekat sini? Okey, kamu akan nampak dia membentuk X. Dia tak kisah dia bentuk X sengit macam tu ke, sengit macam mana pun, selagi kamu nampak dia bentuk X. Maksudnya, kamu boleh pakai sudut sepadan. Apa ni sudut sepadan? Okey, kalau kamu buat bentuk X, nak buat satu bulatan penuh ni adalah 360 darjah. Jadi dekat sini, bila kamu buat bentuk X, bulatan sudut 360 darjah kamu ni, dia terpecah kepada 4 bahagian. Mana 4 bahagian tu? Okey, dekat sini adalah bahagian 1. Dekat sini adalah bahagian 2. Untuk nama-nama bahagian ni cikgu tunjuk. Yang ini adalah bahagian 3. Dan yang terakhir adalah bahagian 4. Okey. Jadi macam mana nak sudut sepadan ni? Macam mana sudut sepadan ni? Okey, sudut sepadan ni kamu boleh faham, kamu akan faham apabila nilai di bahagian 1 akan sama. Sepadan tu apa maksud sepadan? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Sepadan tu apa? Aulia, sepadan tu apa? Tak pasti Cik. Tak pasti. Sepadan tu kalau kamu tengok, baju kita sepadan lah. Kalau cikgu buat bentuk ayat. Baju kita sepadan lah. Apa maksud sepadan? Sama. Ya, sama. Jadi bila cikgu cakap, bahagian 1, contohlah bahagian 1, sudut di bahagian 1 adalah A. Cikgu cakap A. Jadi bahagian 1 yang berhadapan dengan dia, kalau cikgu cakap A ni adalah 80 darjah, yang depan dia adalah sepadan dengan dia. Maksudnya dekat sini pun adalah 80 darjah. Itu maksud sepadan. Kamu kena faham tu dulu. Sebab kalau kamu tak faham yang ni, cikgu seolah-olah bagi kamu missing data sebelum kamu masuk kepada bab ni. Jadi kamu kena faham dulu. Sudut sepadan 80 darjah, depan dia. Kamu kena ingat tips dia. Dia bukan sebelah. Bahagian 1 yang depan dengan dia adalah bahagian 3. Manakala bahagian 4 yang depan dengan dia adalah bahagian 2. Itu maksud cikgu.
Jadi dekat sini contoh kalau cikgu buat B, cikgu buat B cikgu 100, B cikgu adalah sama dengan 100. Jadi automatik yang berhadapan dengan B pun adalah 100. Itu maksud cikgu. Jadi kamu kena faham. Bahagian 1 tambah bahagian 2 tambah bahagian 3 tambah bahagian 4 mesti membentuk 360 darjah. Jadi cuba kamu tambah 80 tambah 80 tambah 100 tambah 100 dapat berapa? Ha. Dah tambah belum? Siapa ni nak tanya? Afham dapat tak 360? Dapat. Okey, jadi total dekat sini adalah 360 darjah. Kenapa cikgu nak cakap total dia? Sebab kamu kena faham bila dia dah bentuk nampak ni sudut ni bila gabungkan ke semua bahagian, dia akan nampak bulatan. Jadi bulatan yang tadi cikgu dah ajar kamu, satu bulatan penuh dia sama dengan 360 darjah. Jadi itulah yang dinamakan dengan sudut sepadan. Kamu kena faham bila sudut ni, sudut ni bukan semata-mata tentang pengiraan. Dia adalah kalau kamu faham ciri-ciri tu, kadang-kadang kamu boleh terus dapat. Contoh, cikgu tunjuk dekat sini. Cikgu tunjuk pula. Okey, dia dalam keadaan macam ni. Dia buat petak macam ni. Tak naklah petak. Nanti nampak semua darjah. Okey, jadi cikgu buat X dia macam ni. Cikgu buat X dia macam ni. Okey, tengok ni. Okey, sekarang ni cikgu bagi soalan untuk kamu. Kalau dekat sini adalah cikgu bagi dia 65 darjah. Okey, sini X. Okey, cikgu soal kamu. Berapakah sudut dekat X tu? 65. Ya, 65 darjah. Jadi dia tak ada pengiraan dekat situ. Kamu boleh terus dapatkan nilai X tu adalah 65 darjah. Sebab apa? Sebab kamu dah faham tentang sudut sepadan. Kalau cikgu tak tunjuk sudut sepadan, nanti kamu pening. Okey, seterusnya. Seterusnya, kalau cikgu cakap sudut dekat sini adalah sama dengan 105 darjah, sudut dekat sini adalah sama dengan 105 darjah, berapakah nilai Y? Berapakah nilai Y? Tengok sudut 115. sepadan. Berapa nilai Y agak-agak? 115. Ya, 115. Jadi dekat sini kita tengok depan dia. Kita tengok depan dia. Itu maksud sudut sepadan. Jelas ke semua sudut sepadan? Boleh faham? Jelas. Okey, bagus. Okey, jadi sudut sepadan ni kenapa cikgu terang sudut sepadan ni? Sebab sudut sepadan ni dia selalunya berlaku di tengah-tengah bulatan tu. Kadang-kadang kamu tak nampak, kadang-kadang kamu nampak. Jadi cikgu tunjuk dulu sudut sepadan ni. Okey, untuk 180, 360 dengan 90 darjah. Yang ni jelas ke semua? Jelas. Okey. Okey, yang lain mana suara? Cikgu tak dengar suara sikit yang lain. Jelas ke? Jelas. Okey, bagus. Okey, jadi barulah kita masuk kepada bab di tingkatan 3. Barulah kita masuk kepada bab di tingkatan 3. Apa bab tu? Okey, bab dia adalah sudut dalam bulatan. Sudut dalam bulatan. Jadi dekat sini cikgu akan terangkan dekat kamu beberapa ciri-ciri untuk sudut dalam bulatan. Jadi kita akan pergi kepada buku teks. Senang je. Kita akan pergi kepada buku teks. Kita pergi kepada sudut yang pertama. Jadi kamu kena faham satu benda. Tadi untuk yang penerangan cikgu tadi, yang ni adalah subjek di form 2.
Yang ini adalah subjek di form 2. Bila masuk form 3, sudut yang kamu kira adalah berada di dalam bulatan. Itu beza yang kamu belajar masa form 3 dengan kamu belajar masa form 2. Sekarang ni, semua sudut yang kamu nak kena kira berada di dalam bulatan. Okey. Jadi, cikgu pergi kepada ciri-ciri yang pertama. Cikgu nak kena kenalkan kamu. Ingat, kenapa kita kena kenal ciri-ciri ni? Kenapa kita kena kenal ciri-ciri ni? Sebab bila bercakap tentang sudut, sudut bukan semata-mata kamu kena mengira. Kamu kena mengira dia, kalau kamu nak kira, kamu kena ada data tu. Jadi cikgu akan tunjuk yang ciri-ciri yang pertama. Nanti cikgu ajar lagi sekali kalau kamu kurang faham. Ciri-ciri yang pertama, ciri-ciri yang pertama. Okey, tengok ni . Okey, tengok cikgu nak ajar kamu. Nak bagi kamu nampak apa yang ada dalam bab ni. Okey, dalam bab ni, buka muka surat yang terakhir, kamu akan nampak ni. Okey. Okey, nampak ke skrin cikgu kat depan ni? Nampak. Okey, bagus. Okey, jadi ciri-ciri yang kita nak belajar, ciri-ciri yang kita nak belajar dekat sini adalah ada 5 ciri-ciri. Jadi sudut yang kita nak kena kira dekat sini adalah 5 ciri-ciri ni, semua sudut dia dalam bulatan. Jadi yang kamu kena faham ni, bila cikgu cakap ciri-ciri dalam bulatan, kamu kena faham ciri-ciri yang pertama. Nanti cikgu ajar. Ciri-ciri yang kedua, ciri-ciri yang ketiga, ciri-ciri yang keempat dan ciri-ciri yang 5. Ada 5 ciri-ciri untuk subjek form 3. Jadi kita akan pergi kepada yang pertama sekali. Yang pertama sekali. Okey, kita akan pergi kepada yang pertama. Ini adalah ciri-ciri yang pertama untuk kita punya kelas hari ini. Okey, jadi ciri-ciri yang pertama hari ini, cikgu namakan dia adalah ciri-ciri rama-rama. Cikgu namakan dia rama-rama. Kenapa? Okey, untuk ciri-ciri dekat sini adalah kamu kena cari bentuk rama-rama, bentuk sayap rama-rama tu. Okey. Jadi mana bentuk sayap rama-rama tu? Okey, kalau kamu tengok dekat sini, kamu akan nampak, okey, yang warna merah ni dia seolah-olah dia ada 2 sayap. Dia ada 2 sayap. Itu dia. Jadi apa yang specialnya rama-rama ni? Apa yang specialnya dekat sini? Okey, yang specialnya bentuk rama-rama ni, special dia adalah sudut dekat atas, nilai dekat sini akan sama dengan nilai bucu atas tu. Dia akan sama. Okey. Jadi cikgu akan tunjuk kat sini. Macam mana cikgu? Kurang faham. Okey, tengok ni. Jangan risau, nanti kita akan pergi pada pengiraan. Okey. Jadi, cikgu akan tunjuk dekat sini. Kalau cikgu cakap, dekat sini nilai dia akan sama dengan yang warna biru sama dengan warna biru. Contoh, kalau cikgu cakap yang warna biru ni adalah 30 darjah. Automatik dekat sini 30 darjah juga. Itu maksud sudut rama-rama. Yang kedua, kalau cikgu cakap bawah dia yang warna hijau ni, dia sama dengan yang warna hijau. Kalau cikgu cakap yang bawah ni adalah 60 darjah, automatik dekat belah bawah ni dia membentuk 60 darjah juga. Jadi dia tak ada kira-kira dekat sini. Jadi yang kamu kena faham, bila kamu nampak bentuk rama-rama, ini bahagian bucu atas. Ini adalah bahagian bucu atas. Ini adalah bahagian bucu atas. Jadi nilai dekat bucu atas belah kanan dengan kiri sama nilai dia. Sama juga dengan bucu bawah. Ini adalah bahagian bucu bawah. Ini adalah nilai bahagian bucu bawah. Jadi dekat belah bucu bawah, tak kisahlah dia dekat kanan ke dekat kiri ke, nilai dia akan sama. Jelas ke semua? Jelas. Okey, bagus. Jadi kita akan pergi kepada kita akan nampak bentuk yang lagi kompleks. Bentuk yang lagi kompleks tu macam mana? Okey, kita tengok dekat depan. Okey, kita tengok dekat depan.
Okey, sudut rama-rama. Cikgu cakap dia ciri rama-rama. Kenapa cikgu cakap dia ciri rama-rama? Sebab kamu kena cari sayap dia dekat mana. Kamu kena cari sayap dia dekat mana. Okey, jadi kamu tengok dekat sini. Kamu kena tengok kat sini. Okey. Ciri rama-rama ni dia boleh jadi kompleks. Dia boleh jadi kompleks. Kompleks ni macam mana? Dia boleh jadi pelbagai. Dia boleh jadi gabungan dua rama-rama. Gabungan dua rama-rama. Jadi kamu tengok dekat depan. Kamu tengok dekat depan. Okey. Tengah tengok ke? Nak dengar suara sikit? Tengah. Okey. Okey, baik. Okey, cari bentuk rama-rama. Ada banyak bentuk rama-rama dekat sini. Okey. Jadi kamu kena ingat, bila kamu nak jawab soalan, cari bentuk rama-rama dia. Okey, yang pertama sekali, bentuk rama-rama dia cikgu buat warna merah. Nampak tak? Okey, bentuk warna merah rama-rama yang bentuk yang pertama, dia dekat sini. Dia dekat sini. Dia dekat sini. Dan kamu kena pastikan bucu rama-rama ni kena pada bulatan. Kena pada dinding bulatan. Kalau dia tak kena pada dinding bulatan, dia terus cancel terus. Tak boleh pakai ciri-ciri ni. Jadi tu bentuk rama-rama yang pertama, yang warna merah tu. Cikgu tak nak kamu statik bentuk rama-rama ni kena macam ni je. Tak. Bentuk rama-rama boleh jadi pelbagai. Dengan syarat kamu kena tengok betul-betul mana satu sayap dia. Untuk bentuk rama-rama, pastikan kamu jumpa dua sayap. Satu sayap kiri, satu sayap kanan. Mana sayap kiri, tak kisahlah. Ini belah kiri kamu. Ini belah kiri kamu. Okey, tengok ni Ini adalah belah kiri, sayap kiri. Ini sayap kanan. Okey, jelas ke untuk yang pertama yang warna merah tu? Boleh faham? Okey, bagus. Bentuk rama-rama yang kedua, cikgu buat pula yang warna biru. Tu bentuk rama-rama yang kedua. Itu adalah bentuk rama-rama yang kedua. Cikgu buat pula warna biru. Kenapa cikgu cakap tu bentuk rama-rama? Sebab dia ada sayap dia. Sini kiri dia, sini kanan dia. Jadi ciri-ciri dia dekat sini bila kamu nampak bentuk rama-rama, yang atas sama nilai dia dengan yang atas. Yang bawah sama nilai dia yang bawah. Sama juga yang sebelah warna merah. Yang atas sama nilai dia yang atas. Yang bawah sama nilai dia dengan yang bawah. Okey, kemudian cikgu akan teruskan penjelasan cikgu. Cikgu akan teruskan penjelasan cikgu. Kita akan nampak satu lagi ciri rama-rama. Dekat sini kita akan nampak bentuk yang warna hijau tu. Okey, ni. Dia kamu kena ingat, sayap tu tak semestinya kena center macam ni. Dia boleh jadi pelbagai. Jadi dekat sini selagi kamu jumpa ada dua sayap. Sini sayap kiri, sini sayap kanan. Jadi maksudnya sudut dekat nilai dekat atas S dengan T tu sama. Sudut dekat P, nilai dekat Q tu adalah sama. Ini yang kita panggil dia sudut rama-rama. Sebab apa? Sebab dia ada dua sayap. Satu sayap kiri, satu sayap kanan. Pastikan semua bucu. Semua bucu. Semua bucu. R, T, P, Q. R, T. Silap R, T pula. R, S, P, Q. S, T, P, Q. Semua bucu mesti sentuh dinding bulatan. Mesti sentuh dinding bulatan. Inilah ciri-ciri kita yang pertama, iaitu ciri rama-rama. Okey, boleh faham ke? Jelas ke semua? Boleh. Okey. Jadi, ini nota dia. Baru satu, kita ada 5. Baru satu, kita ada 5. Tapi mungkinlah kita tak pergi kepada 5 terus hari ni. Okey, satu ni kita akan pergi kepada soalan. Biar kamu nampak soalan dia. Okey, jadi kamu tengok dekat sini. Okey, kamu tengok dekat sini Kita akan pergi kepada soalan dia. Sekarang soalan kita dekat sini adalah kita nak cari nilai Y. Kamu nak cari nilai Y. Jadi kamu tengok dekat depan ni. Macam mana kamu nak cari nilai Y? Macam cikgu cakap tadi, cari sudut
rama-rama. Ni ciri rama-rama. Bucu rama-rama tu mesti sentuh dinding bulatan. Kalau dia tak sentuh dinding bulatan, jangan pakai sudut tu. Sebab apa? Maksudnya bila dia tak sentuh ataupun dia terkeluar bulatan ataupun dia tak sampai dinding bulatan, maksudnya nilai sudut tu bukan untuk ciri-ciri ni. Jelas ke semua? Boleh faham? Ya. Okey, baik. Jadi cari bentuk rama-rama dekat sini. Cikgu ada satu bentuk rama-rama. Pastikan kamu jumpa bentuk rama-rama tu. Okey. Okey, jadi dekat sini tengok bentuk rama-rama yang pertama iaitu cikgu tunjuk yang warna biru. Okey. Soalan cikgu dekat kamu, dekat sini boleh tak pakai bucu rama-rama dia? Boleh tak pakai? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Dah Sebab lepas dia bulan. terkeluar. Ya, sebab bulatan tu terkeluar. Jadi kamu tak boleh pakai. Siapa yang pergi cakap Y tu sama dengan 30 tu salah. Jadi cari bentuk rama-rama yang sayap dia dalam bulatan, bucu dia sentuh pada dinding bulatan. Jadi dekat sini cikgu cari bentuk rama-rama cikgu. Cikgu tunjuk dulu bentuk rama-rama. Ni dia bentuk rama-rama. Kenapa cikgu cakap bentuk rama-rama? Sebab dia ada dua sayap. Dia tak kisahlah kiri kanan ke rama-rama tu tak semestinya dalam hidup dia terbang straight macam tu je. Kadang-kadang dia kona kanan, kona kiri juga. Sama jugalah bila dalam bulatan ni. Kadang-kadang dia sengit, kadang-kadang dia straight. Tak kisahlah dia sengit ke, tak kisahlah dia straight ke. Bucu dekat atas ni yang warna merah ni akan sama nilai dia dekat sini. Tu maksud cikgu sudut ni. Jadi dekat sini kita akan nampak bucu 40 darjah kedudukan dia sama dengan Y. Jadi dekat sini automatik Y tu kamu tak perlu kira pun. Y tu kamu terus akan dapat 40 darjah. Jelas ke semua? Jelas. Okey, bagus. Jadi inilah kita panggil ciri rama-rama. Cari kepak dia. Cari kepak dia. Okey, jadi sekarang ni kita akan jawab soalan A. Okey, rasa-rasa Z kamu tu berapa nilai Z kamu? 35. Pandai, 35. Kenapa 35? Sebab kita nampak ciri rama-rama dia dekat sini. Nilai dekat sini adalah sama 35 darjah. Dia punya ciri-ciri rama-rama dia sama dekat atas dia. Okey, B. Kita pergi kepada soalan B. Berapakah nilai Z dekat soalan B ni? Siapa boleh bagi tahu cikgu? 25. Ya, Z tu adalah 25 darjah. Cikgu, senangnya soalan SPM. Kalau macam ni saya boleh skor lah. Okey, sekarang soalan tu dia boleh jadi pelbagai. Soalan tu boleh jadi pelbagai. Sekarang ni cikgu nak tengok pemahaman kamu tentang sudut sejauh mana. Sekarang cikgu nak masing-masing berdasarkan ciri rama-rama cuba selesaikan soalan C. Siapa dah siap bagi cikgu? Okey. Buat soalan C. Rama-rama kita dah jumpa. Rama-rama tu kita dah jumpa tapi kita tak tahu Z tu. Okey, jadi cikgu akan bagi kamu masa 3 minit. Cikgu nak tengok siapa ada idea. Idina, boleh ke cuba buat ni agak-agak Idina? Saya dah dapat jawapan. Dah dapat dah? Cuba tak hantar kat cikgu nak tengok. Okey. Kena jalan kerja sekali Okey. Okey. Afham, rasa-rasa boleh buat tak soalan C ni Afham? Afham hilang dah. Aulia, rasa Aulia boleh buat tak soalan C ni? Saya dah dapat jawapan cikgu. Dah dapat. Bagus.
Pandai. Okay, cikgu tunggu lagi yang lain untuk mencuba. Scarlett dapat tak jawapan untuk soalan C? Dapat. Okey. Okey, jadi cikgu nak tunjuk jawapan cari jalan kerja soalan C, boleh tak? Boleh ke cikgu nak terus tunjuk soalan C punya jalan kerja? Boleh. Okey, baik. Okey, jadi kamu tengok dekat depan. Tengok ke dekat depan semua. Jawapan lain-lain yang cikgu jumpa. Okey, jadi dekat sini kita nampak bentuk rama-rama. Kamu nampak ke bentuk rama-rama? Nampak. Okey, kita nampak bentuk rama-rama kita. Mana dia bentuk rama-rama? Okey, dekat sini cikgu buat bentuk rama-rama dia warna biru. Cikgu buat bentuk rama-rama dia warna biru. Kamu kena faham. Bentuk rama-rama dia dekat sini, kita dah nampak dah bentuk rama-rama dekat sini. Jadi nilai Z, kamu tengok nilai Z, kalau dekat sini 50, bermakna dekat sini pun 50 darjah. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey. Sekarang ni, kita nak cari nilai Z. Masalah dia, wahai anak-anak muridku, dekat sini kita missing data. Kita tiada data dekat sini. Dekat sini kita tak ada maklumat. Jadi macam mana kita nak cari ni? Macam mana kita nak cari? Siapa yang cakap Z sama dengan 50 tu terus salah. Sebab apa? Sebab Z dia akan sama dengan bahagian yang warna hijau ni. Jadi dekat sini kita nak jumpa nilai Z. Kita nak jumpa nilai Z, kamu kena cari, kamu kena guna sudut sepadan. Kamu kena guna sudut sepadan. Kalau dekat sini, cikgu nampak ni, ni cikgu buka dia. Cikgu buka dia yang 80 darjah ni. Kejap. Cikgu ambil lagi kat sini. Okey, cikgu buka dia punya lukisan ni. Cikgu nak bagi nampak kat dekat sini. Sudut sepadan, ingat balik nota cikgu untuk sudut sepadan. Untuk sudut sepadan, kamu kena ada 2 garis lurus. 1 garis lurus warna biru dan 1 garis lurus warna hitam. Jadi cikgu nak soal kamu, kalau dekat sini 80 darjah, kalau dekat sini 80 darjah, berapa darjah dekat sini? Cikgu nak soal. 80. Pandai. 80. Okey. Jadi dekat sini 80. Sekarang cikgu nak kamu cuba cari. Macam mana kita nak dapat yang nilai atas? Nilai warna merah sama tak? Nilai warna merah sama tak atas bawah dia? Sama. Okey, sama. Jadi dekat sini cikgu letak nilai dia. Cikgu tak tahu nilai dia. Cikgu tak tahu nilai dia. Cikgu letak X. Kalau dia sama, kamu kena letak nombor ataupun huruf yang sama. Kamu letak X juga. Sampai situ jelas ke semua? Jelas. Okey, baik. Okey, sekarang ni cikgu soal kamu. Nampak tak bentuk bulatan tu? Nampak ke bentuk bulatan tu? Nampak. Satu bulatan penuh berapa darjah? 360. 360. Jadi kita ambil bahagian kita yang pertama iaitu 80. 80 tambah dengan 80 tambah dengan X tambah dengan X akan membentuk 360 darjah.
Sekarang sebutan serupa. Cari sebutan serupa. 80 tambah 80 kita dapat berapa? 160. Pandai. Kita akan dapat 160. X. Kalau cikgu cakap huruf dia ada satu sahaja huruf, ada nombor berapa depan huruf tu? 2. 1. Satu. Satu. Satu tambah satu dapat berapa? 2. Ya, kita akan dapat 2x. Jadi dekat sini kita dapat sama dengan 360. Okey, jadi cikgu terus. 160 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Negatif. 360 tolak 160, kamu akan dapat berapa? Cuba tolong cikgu tekan kalkulator. 200. 200. Okey, sekarang ni kita nak cari nilai X. 2 dengan X ni dia duduk kiri kanan. Bila kita nak alihkan 2, 2 ni dalam keadaan darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi Bagi. bahagi. Jadi X sama dengan 200 bahagi 2. 200 bahagi 2 dapat berapa? 100. 100. Inilah apa yang ada dalam ujian kamu. Sebab itulah cikgu uji kamu punya algebra. Sebab tu cikgu cakap, siapa yang tak faham cara nak selesaikan algebra, dia takkan dapat nak selesaikan sudut dalam bulatan ni. Sebab kamu kena ada maklumat tentang ni. Jadi dekat sini kenapa? Okey, cikgu ulang balik. Okey, kat sini cikgu pakai sudut sepadan. Cikgu dah ada sini 80. Jadi yang depan dia pun 80. Sekarang ni kita tahu sudut sepadan tu, maklumat dia kita tahu. Yang X ni, yang atas dengan bawah ni sama nilai dia. Bila sama nilai dia, kalau kamu nak letak huruf, kamu kena letak huruf yang sama. X dengan X. Sampai situ jelas ke semua? Jelas. Okey, yang lain macam mana? Jelas ke? Boleh faham ke sampai situ? Faham. Okey, baik. Okey, sekarang ni cikgu buat satu persamaan 80 tambah 80 tambah X tambah X sama dengan 360. Apa objektif cikgu? Objektif cikgu adalah untuk mencari nilai X. Jadi dekat sini X kita adalah 100. Automatik dekat sini cikgu dah jumpa sudut dia sama dengan 100 darjah. Jadi cikgu nak soal kamu, kalau segitiga. Ini kenapa cikgu tak tulis tadi? Sebab kita dah belajar pada bab lepas. Kalau segitiga, sudut pedalaman dia kita totalkan dengan berapa? 180. Ya, pandai. Sini 50 tambah dengan 100 tambah dengan Z. Jadi kamu kena ingat, segitiga penambahan semua bucu adalah sama dengan 180 darjah. Ingat tu. Tak apa, siapa-siapa lupa dia tak faham ini. Siapa-siapa lupa dia tak dapat nak selesaikan soalan ni. Jadi 50 tambah 100 kita akan dapat 150 tambah Z sama dengan 180. Kita pindahkan 150 jadi negatif. 180 tolak 150. Jadi kita dapatlah nilai Z sama dengan 30 darjah. Boleh faham ke semua yang cikgu tunjuk dekat depan? Faham. Boleh. Inilah cara kira dia punya Z. Kita tahu sudut rama-rama. Memang bagus kita nak tahu sudut rama-rama. Jadi bila Z ni adalah 30 darjah, automatik atas dia ni sudut dia pun 30 darjah. Itu cara nak cari nilai Z. Cikgu takkan dapat buat soalan ni kalau cikgu tak dapat sudut rama-rama. Sebab apa? Sebab kalau cikgu hanya pakai sudut sepadan, cikgu hanya dapat 100 darjah. Jadi nilai sini cikgu tak ada. Jadi dengan menggunakan sudut rama-rama, barulah cikgu dapat nilai yang warna merah tu. Nilai sudut yang warna merah tu iaitu 50 darjah. Yang 100 darjah ni cikgu guna sudut sepadan. Kamu nampak je jalan kira dia panjang. Sebenarnya senang je jalan kira dia. Kamu boleh terus kira. Yang ni kenapa panjang ni cikgu? Sebab cikgu tunjuk satu-satu. Cikgu tunjuk 1 tambah 1 dapat 2x. Padahal kamu boleh terus congak. Ni. Jelas ke semua macam mana cikgu dapat Z sama dengan 30 darjah? Jelas. Okey, bagus. Okey, bagus dekat situ.
Ada soalan ke nak tanya cikgu dekat situ? Tak ada. Ingat tu. Ingat macam mana nak cari nilai Z tu. Okey. Jadi, kita pergi kepada worksheet kita. Kita tengok sekejap worksheet kita untuk sudut dalam bulatan. Sudut dalam bulatan. Berdasarkan penerangan cikgu tadi. Berdasarkan penerangan cikgu tadi. Cikgu nak kamu semua selesaikan soalan A. Cuba buat soalan A. Boleh ke cuba buat soalan A? Boleh. Okey, cuba buat soalan A. Cuba selesaikan soalan A. Scarlett, macam mana Scarlett? Okey ke? Boleh faham ke Scarlett? Boleh. Okey. Soalan kedua gitu. Okey. Okey, dekat situ cikgu ajar kamu guna 360 darjah. Nanti cikgu akan ajar kamu guna garis lurus. Garis lurus senang. Edina faham dah tadi. Edina buat garis lurus. Saja cikgu tunjuk 360 tu sebab cikgu nak kamu faham sudut sepadan. Kita guna juga sudut sepadan untuk soalan lain. Saja je. Afham setakat ni okey ke Afham? Boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Okey, dah ada satu dah jalan kerja. Bagus. Nanti cikgu tak tahu lagi jawapan dia. Nanti cikgu buat. Nanti cikgu buat. Kalau cikgu tengok ramai yang pening guna 360, cikgu akan tukar jalan kerja cikgu. Okey, bagus. Ramai yang dapat buat. Apa tu? Macam mana tu? Okey, pandai. Okey, bagus. Okey, cikgu bagi masa lagi 2 minit. Cuba jawab. Syifa dapat jawab tak Syifa?
Kejap cikgu. Okey. Kalau kamu rasa cikgu nak tengok ni berapa orang dapat jawab. Kalau tak dapat, ramai orang tak dapat cara ni, cikgu pakai cara lagi satu. Okey, 1 minit lagi. Cuba jawab kalau tak faham nanti. Amna dah ada. Arisa dapat jawab tak soalan tu Arisa? Soalan A. Ke tengah cuba buat lagi? Arisa dapat jawab? Arisa. Dania dapat jawab tak soalan tu Dania? Nurina Afikah dapat jawab tak soalan A? Alamak, cikgu tak tahu ni kamu dapat jawab ke tak ni. Okey, jadi cikgu akan buat soalan ni di hadapan. Boleh ke cikgu mula buat soalan A di hadapan? Boleh. Okey, yang lain mana suara? Cikgu nak dengar sikit suara. Boleh ke cikgu mula buat soalan ni di hadapan? Boleh. Okey, baik. Okey, jadi dekat sini adalah tentang ciri-ciri rama-rama. Rama-rama. Macam lagu Ella Rama-rama macam mana entah. Okey, jadi dekat sini kita ada rama-rama. Kenapa? Sebab cikgu akan ada nampak dua bentuk sayap tu cikgu tunjuk, iaitu warna biru. Sayap kiri ada, sayap kanan ada. Jadi dekat sini kita ada 65 darjah. Bila cikgu cakap belah bawah tu kita ada 65 darjah, automatik dekat sebelah dia pun 65 darjah. Okey, 20 darjah. Automatik dekat sini pun adalah 20 darjah. Macam mana cikgu boleh samakan tu? Cikgu boleh samakan sebab cikgu faham tentang ciri rama-rama. Okey, sampai situ jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Yang lain? Boleh faham ke yang lain? Faham. Okey, bagus. Okey, sekarang ni cikgu nak cari X. Sekarang ni cikgu nak cari X. Cikgu tengok mungkin ramai yang confused pakai sudut sepadan, cikgu ubah. Cikgu ubah cara cikgu. Okey, sekarang ni kalau cikgu keluarkan segitiga cikgu, cikgu keluarkan segitiga cikgu akan dapat macam ni. Cikgu akan dapat satu segitiga. Fokus kepada segitiga. Fokus kepada segitiga. Okey, ni segitiga kita. Okey, fokus kepada segitiga. Satu je segitiga. Ikutlah kamu nak pilih segitiga atas ke segitiga bawah. Sama je nilai dia. Okey, jadi nilai dekat atas ni, dia punya sudut dekat atas ni adalah 20 darjah. Okey, nilai sudut dia dekat sini adalah 65 darjah. Sekarang ni, cikgu nak cari nilai dia di warna hijau. Nilai dia warna hijau. Jadi satu segitiga total dia kita kena samakan dengan berapa? Sini 20 darjah. Ambil 20 darjah. Tambah sini 65 darjah. 65 darjah. Tambah sudut warna hijau ni. Cikgu letak sudut warna hijau. Cikgu letak sudut warna hijau. Total dia cikgu kena samakan dengan berapa? 180. Okey, pandai. Cikgu samakan dia dengan 180 darjah. Sekarang kita selesaikan 20 tambah 65. 20 tambah 65 dapat berapa? Tekan kalkulator. Tolong cikgu tekan kalkulator. 85. Okey, kita akan dapat 85. Tambah sudut yang warna hijau.
Lepas tu kita samakan dengan 180 darjah. 85 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Negatif. Okey, jadi dekat sini kita ada 180 darjah tolak 85 darjah. Okey, sekarang tekan kalkulator. Berapakah nilai di sudut warna hijau ni? 95. 95. Okey, kita dapat 95 darjah. Jadi, warna hijau ni cikgu dah jumpa dia punya nilai adalah 95 darjah. Okey, sampai situ jelas ke semua? Boleh faham ke sampai situ? Jelas. Boleh. Okey, sekarang kod-kod kamu pening cara nak guna sudut sepadan, tak apa. Tak apa. Tak payah pakai cara tu. Cikgu pakai cara yang seterusnya. Ikut kalau kamu mudah untuk faham cara ni, pakai cara ni. Kalau kamu faham cara sudut sepadan, kamu pakai cara sudut sepadan. Kamu pakai cara garis lurus. Kamu pakai cara garis lurus. Okey, tengok cikgu keluarkan garis lurus dia. Dekat sini adalah sudut yang warna hijau. Dekat sini adalah sudut yang warna hijau. Dia punya sudut adalah 95 darjah. Okey, kemudian kita ada X. Kita ada X. Sekarang kita nak cari nilai X. Okey, sekarang kamu bagi tahu cikgu. Kalau garis lurus berapa darjah? Satu garis lurus penuh berapa darjah? 180. Pandai. Jadi dekat sini kita dapat apa? Kita akan dapat 95 tambah dengan X, dia akan dapat 180. 95 ni positif. Positif pindah ke sebelah, dia jadi apa? Negatif. Ya, 180 tolak dengan 95. Okey, 180 tolak 95 dapat berapa? 85. 85. 85. Jadi X dekat sini adalah sama dengan 85 darjah. Okey, untuk yang ada yang dah dapat pakai sudut sepadan tadi, maksudnya dia totalkan dengan 360. Boleh. Tak ada masalah. Jadi dekat sini cikgu ajar cara kedua supaya kamu boleh faham dengan mudah. Ikut kamu nak pilih cara yang tadi ataupun cara yang sekarang. Mana senang tu ikut kamu. Cikgu just tunjuk jalan. Nak lalu jalan A ke lalu jalan B? Kamu sendiri decide kamu suka yang A ke kamu suka yang B. Kalau dekat sini, cikgu punya ajar adalah cikgu totalkan dengan 180. Cikgu guna garis lurus. Kalau kamu nak guna satu bulatan penuh, kamu akan dapat totalkan dia dengan 360. Dia jawapannya akan sama. Dia jawapannya akan sama. Okey, dekat sini cikgu guna 180. Jelas ke semua soalan A cikgu tunjuk tu? Boleh faham? Jelas. Okey. Jadi, bagus. Bagus. Okey, sekarang ni, guna pemahaman kamu, ikutlah kamu nak pakai yang mana, cuba selesaikan soalan C. Cuba selesaikan soalan C. Dah siap hantar dekat cikgu. Boleh tak boleh? Cikgu nak dengar suara sikit. Terus boleh ke tak boleh tu? Boleh. Seorang je. Yang lain boleh ke? Boleh insyaAllah. Okey, insyaAllah. Cuba buat. Iya, pan. Cuba buat. Kalau ada masalah, bagi tahu cikgu. Jangan risaulah. Cikgu akan cuba tunjuk semua jalan yang boleh. Tapi kalau dekat sini cikgu tengok kamu pandai pakai jalan tu, tu yang cikgu tunjuk satu garis lurus. Cikgu nak tanya. Afham senang cara mana Afham? Cara pertama ke cara kedua tadi? Hilang dah Afham. Cikgu nak tanya. Scarlett, cara mana mudah? Cara pertama ke cara kedua? Cara pertama.
Cara pertama. Okey, okey. Okey, dahsyat hantar kat cikgu, Cikgu bagi masa lagi 2 minit. Cikgu nak terangkan untuk sudut yang seterusnya pula lepas ni. Cuba untuk buat, bila kita tak cuba, nanti kita confuse. Sekarang ni guna masa yang ada ni untuk cuba buat. Ha. Okey, bagus. Cikgu dah jumpa dah. Dina dapat buat tak tu soalan C? Tengah buat. Okey. Okey, cikgu bagi 2 minit lagi, Cuba buat. Scarlett dah dapat dah, Scarlett? Tengah buat. Okey, baik. Bos. Hai. Okay, yang lain pun boleh cuba buat, Okey, bagus, betul. Kenapa bagi open sekali je? Kesian cikgu kan boleh buka sekali je. Okey, pandai. Salah tekan. Cikgu dah baca dah tadi. Okey. Cepat yang lain, lagi 1 minit cikgu tunggu. Okey, cuba buat soalan C, Cuba buat soalan C. Sebab lepas ni mungkin 1 soalan lagi, lepas tu cikgu pergi kepada sudut lain dah. Sebab sekarang dah nak pukul 7. Kalau boleh kita dapat 3 sudut sedap juga. Haikal dapat buat tak tu soalan C, Haikal? Siapa nama tadi? Office 365 dapat buat tak Office 365? Telah membuat. Telah membuat. Okey. Masih confuse. Tak apa. Nanti cikgu tunjuk. Okey, dia ada 2 cara. Cikgu akan tunjukkan 2 cara. Okey. Ikut kamu nak pakai cara yang mana. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan dekat depan. Cikgu akan tunjuk dekat depan. Okey, sekarang ni ada orang selesa pakai cara pertama iaitu cara sudut sepadan. Okey, jadi kamu tengok dekat depan. Yang ni kamu jangan pening-pening. Yang ni kamu sendiri decide. Kamu nak pilih yang mana. Kamu sendiri yang decide kamu nak pilih yang mana. Okey, jadi tengok muka cikgu yang handsome, yang tak handsome ni. Okey, jadi tengok muka cikgu. Cara pertama, kita pakai cara pertama.
Cara pertama adalah menggunakan sudut sepadan. Kita gunakan sudut sepadan. Okey. Jadi macam mana nak kira sudut sepadan ni? Okey, tengok dekat depan. Yang pertama, sebelum kita pergi kepada cara pertama dengan cara kedua, kamu kena faham dia punya sudut rama-rama. Cari sudut rama-rama dia. Okey, cari garisan rama-rama dia dekat situ. Jadi dekat sini kita dah jumpa rama-rama dia. Kita dah jumpa rama-rama dia. Kenapa kita kena jumpa rama-rama dia? Supaya kita faham sayap rama-rama ni dia akan membentuk segitiga. Dia akan membentuk segitiga. Jadi bila dia membentuk segitiga, kamu punya urusan lah untuk cari berapa nilai di setiap bucu. Jadi sekarang ni kalau cikgu cakap yang bawah ni 25 darjah, automatik dekat sini pun adalah 25 darjah. Tu yang pertama. Yang kedua, kalau cikgu cakap dekat sini X, automatik dekat sini nilai dia akan X juga. Itu adalah sudut rama-rama. Itu adalah sudut rama-rama. Jadi yang cara pertama dengan cara kedua tu kita guna lepas kita dah pakai sudut rama-rama untuk cari apa? Okey, fokus kepada yang warna merah. Sudut yang warna merah. Kalau kamu pening, cikgu pakai sudut warna hitam lah. Okey, cikgu pakai sudut warna hitam sebab banyak dah merah. Okey, kita nak cari sudut tu. Siapa yang nampak garis lurus? Mana garis lurus dia? Okey, kamu tengok dekat sini. Cara pertama, cikgu akan pakai sudut sepadan dulu lah. Cara pertama, cikgu pakai sudut sepadan. Tengok kat sini. Kita ni kat sini kita nak pakai cara pertama dulu. Kita nak pakai cara pertama. Cikgu buat satu garisan. Ingat cakap cikgu, kamu bebas nak pakai cara yang mana, ikut keselesaan kamu. Ikut keselesaan kamu. Okey. Jadi dekat sini cikgu akan tunjuk di hadapan menggunakan cara yang pertama. Jangan risaulah kalau tak apalah cikgu dapat 1-2 sudut pun hari ni pun tak apa. Tapi cikgu akan explain sedetail yang mungkin. Okey, sekarang ni cara pertama untuk cari apa? Cari sudut yang ni. Sekarang ni kita nak cari sudut yang warna hitam tu. Yang ni, warna hitam ni. Jadi cara pertama ni cikgu guna sudut sepadan. Cikgu guna sudut sepadan. Cara pertama adalah guna sudut sepadan. Macam mana nak guna sudut sepadan? Sudut sepadan dia akan membentuk dua garisan. Satu garisan warna hitam, satu garisan warna biru. Jadi kalau dekat sini, cikgu terus terang. Kalau dekat sini adalah 105 darjah. Kalau dekat sini adalah 105 darjah. Sini adalah 105 darjah. Automatik dekat sini pun adalah 105 darjah. Jadi sekarang ni cikgu nak cari sudut warna hitam. Sudut warna hitam tu dia dekat sini. Jadi cikgu pakai dia sebagai Y. Cikgu pakai huruf Y. Jadi dekat sini kita nampak satu bulatan penuh. Bila kita pakai sudut sepadan, kita akan ada 4 bahagian. Bahagian pertama 105 darjah. Tambah bahagian kedua Y. Tambah bahagian ketiga 105 darjah. Tambah bahagian keempat, kita dapat 360 darjah. Kenapa 360 darjah? Sebab apa? Sebab dekat sini kita nampak dia bentuk satu bulatan. Dia bentuk satu bulatan penuh. Sampai situ. Jadi dekat sini kita terus selesaikan persamaan linear. Kamu boleh terus selesaikan. 105 tambah 105, kamu akan dapat 210 darjah. Y tambah Y, kamu dapat 2Y. Jadi 210 ni positif, kita pindah ke sebelah. Jadi dia akan dapat 360 tolak 210. 360 tolak 210, kita akan dapat 150.
2 ni darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. 150 bahagi dengan 2. Jadi dekat sini kita akan dapat dia punya sudut darjah ni adalah sama dengan 75 darjah. Jadi dekat sini kita akan dapat 75 darjah. Jelas ke? Boleh faham ke cara yang pertama tu? Boleh. Okey, baik. Cara yang kedua, ikut kamu nak pakai cara yang mana? Cikgu tunjukkan cara yang kedua ni sebab apa? Cikgu ikut keselesaan kamu. Cikgu ikut keselesaan kamu. Okey, jadi cara yang kedua dekat sini, okey, kita cakap sudut ni adalah Y. Cara yang kedua dekat sini, kita tak pakai sudut sepadan. Kita pakai apa? Kita pakai garis lurus. Kita pakai garis lurus. Garis lurus dia, mana garis lurus dia? Ini garis lurus dia. Ini adalah dia punya garis lurus. Jadi garis lurus, kamu kena faham. Satu garis lurus dia membentuk 180 darjah. Jadi dekat sini kita letak satu nilai Y. Ni nilai Y dia. Cikgu letak satu nilai Y. Ni adalah nilai Y dia. Jadi bila 105 darjah tambah dengan Y, ni 105 darjah tambah dengan Y, dia akan dapat 180 darjah. Sebab apa? Sebab dia dalam satu garis lurus. 105 darjah ni positif. Positif pindahlah ke sebelah. 180 tolak 105 darjah. Terus kita dapat 75 darjah. Jadi kamu pakailah cara yang pertama ke, cara yang kedua ke, nilai darjah tu adalah 75 darjah. Jelas ke semua? Cikgu tunjuk dekat depan ni. Jelas. Okey, bagus. Yang lelaki boleh faham ke? Boleh faham ke? Jelas? Jelas. Okey, jadi dekat sini apa yang kita dapat? Kita akan dapat bentuk segitiga. Fokus kepada bentuk segitiga dekat atas. Okey, sudut yang pertama adalah sudut X. Cikgu ambil X. Tambah sudut yang kedua adalah sudut yang warna hitam ni, iaitu 75. Tambah 75. Sudut yang ketiga, sudut yang warna merah ni, iaitu 25. Tambah 25 darjah. Sekarang total untuk semua sudut segitiga kita akan dapat 180 darjah. Selesaikan 75 tambah 25 kita akan dapat X tambah 100. 180 ni positif. 100 ni positif, kita pindah ke sebelah. 180 tolaklah dengan 100. X tu kamu akan dapat 80 darjah. Jelas ke semua? Jelas. Jelas. Okey, jadi dekat sini kamu nampak panjang Kamu nampak panjang sebab cikgu pakai dua cara. Cikgu pakai dua cara. Yang pertama cikgu pakai cara sudut sepadan. Yang kedua cikgu pakai cara garis lurus. Ikut kamu nak pakai sudut yang mana. Tapi kamu kena fahamlah kenapa dengan dua cara ni. Dua cara ni untuk kita dapatkan nilai 75 tu. Kita nak dapat nilai bentuk segitiga tu. Sebab apa? Bila kita dah dapat bentuk segitiga, barulah kita boleh totalkan dia dengan 180 darjah. Okey ke semua? Alright tak alright? Alright. Okey, bagus. Jadi, kamu sendiri yang decide nak pakai yang mana. Okey. Jadi, soalan yang terakhir. Kita pergi kepada soalan yang terakhir. Sekejap. Dekat sini. X tambah 45 tambah 100. Okey kot. Okey dah kot yang tu. Okey dah kot. Okey, jadi dekat sini cikgu akan pergi kepada ciri-ciri yang seterusnya. Kamu nak ciri-ciri yang seterusnya ke lagi satu soalan? Ikut cikgu. Ikut cikgu.
Okey, jadi kita akan pergi kepada ciri-ciri yang seterusnya sebab takkanlah kelas kita dapat satu ciri-ciri je. Kita ada 5 ciri-ciri. Kita ada 5 ciri-ciri macam cikgu bagi tahu awal-awal. Jadi sekarang ni kita akan pergi kepada ciri-ciri yang seterusnya. Kita panggil ciri-ciri nisbah. Cikgu panggil dia ciri-ciri nisbah. Okey, jadi kamu kena tengok ciri-ciri yang kedua. Dah habis sudut rama-rama. Sekarang ni ciri-ciri rama-rama dah habis. Kita pergi kepada ciri-ciri yang terakhir untuk hari ni. Cikgu dah dapatlah 2 ciri-ciri. Dia panjang sikit kelas hari ni sebab cikgu recap balik apa benda yang berkenaan dengan sudut tu. Okey, jadi dekat sini kita pergi kepada ciri-ciri yang kedua. Apa tu ciri-ciri yang kedua? Kita panggil dia ciri nisbah. Nisbah. Apa nisbah ni? Nisbah ni kita panggil nisbah ataupun dalam bahasa Inggeris dia adalah ratio. Okey. Ciri-ciri nisbah ni kamu akan nampak apa yang kamu menisbahkan ni. Apa yang kamu menisbahkan ni? Okey, kamu fokus kepada bentuk yang pertama iaitu yang warna biru dan bentuk yang kedua iaitu yang warna hijau. Apa yang kita nisbahkan dekat sini? Kita nisbahkan tentang sudut dia. Kita nisbahkan tentang sudut dan panjang. Sudut dan panjang. Ini adalah berkaitan dengan kita punya nisbah. Contoh macam mana? Okey. Okey. Ini adalah bentuk A. Ini adalah bentuk B. Okey, dekat A kita ada sudut kita R. Dekat A sudut kita adalah R. Ni adalah R. Jadi kita buat R. R per dengan. Ni berkenaan dengan sudut. Atas ni adalah maklumat tentang sudut. Bawah ni pula adalah maklumat tentang panjang. Mana panjang untuk R? Okey, panjang dia adalah daripada P pergi kepada Q. Jadi sudut R per PQ. Ini adalah untuk yang A. Untuk yang B, sudut dia apa? Sudut dia adalah kamu pakai T. Dekat sini kita pakai sudut T. Per panjang dia apa? Panjang dekat untuk bentuk B ni adalah SU. SU. Jadi inilah formula ciri-ciri nisbah ratio. Jadi bentuk dia mesti ada satu maklumat tentang sudut, mesti ada satu maklumat tentang sudut dan sudut ni mesti kena dinding bulatan, mesti kena kepada dinding bulatan. Panjang ni apa? Panjang ni adalah pembukaan dia punya sudut. Kan cikgu bagi tahu sudut adalah 2 pembukaan. Sudut adalah 2 pembukaan. Jadi panjang pembukaan ni adalah bergantung kepada sudut. Kalau sudut kamu dekat R, maksudnya panjang pembukaan kamu adalah daripada P pergi kepada Q. Kalau sudut kamu dekat T, panjang permukaan kamu adalah daripada S pergi kepada U. Sampai situ jelas semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Cikgu akan pergi kepada soalan. Cikgu akan pergi kepada soalan. Cikgu akan pergi kepada soalan yang pertama. Okey. Daripada tadi, cikgu akan pergi kepada soalan yang pertama ni. Sila tengok betul-betul. Tengok betul-betul. Kita ada 2 jenis bentuk iaitu bentuk A dan bentuk B. Okey, bentuk A cikgu gunakan warna biru bagi kamu nampak dengan jelas. Okey, ni adalah yang warna biru kita. Ni adalah bentuk A kita. Dan bentuk B cikgu gunakan sebagai warna hijau. Okey, dah nampak dah 2 bentuk tu? Dah nampak belum? Okey, bagus. Okey, jadi sekarang ni kamu ikut kamu nak letak sudut dekat atas ataupun sudut perpanjang. Sudut perpanjang. Jadi kalau kamu buat macam ni sudut kamu buat macam ni cara kiraan dia. Okey, kita pergi kepada yang warna hijau dulu. Yang warna hijau sudut dia adalah 25. Jadi kamu letak 25.
Dan per dengan panjang dia. Panjang dia nak ambil yang mana? Panjang dia kamu ambil dekat sini panjang dia. Pembukaan untuk sudut tu. Sudut dia 25 daripada mana ke mana 25? Daripada P pergi kepada Q. Jadi dekat sini sudut dia bila 25 panjang dia adalah 2. Panjang dia adalah 2. Kemudian sama dengan pergi kepada yang warna biru. Pergi kepada yang warna biru. Kalau kamu letak sudut dekat atas, pastikan yang warna biru mesti sudut juga dekat belah atas. Jadi sudut yang warna biru adalah X. Jadi kamu letaklah X. Per dengan X. Kamu pula per dengan panjang. Panjang apa? Panjang pembukaan sudut X. Dekat sini kamu akan dapat 6. Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey. Seterusnya, kita buat apa? Kita selesaikanlah guna darab silang. X pergi kepada bawah ataupun 2 pergi kepada X. Ingat bawah pergi kepada atas. 2 pergi kepada X. 2 darab X kita dapat 2X. 6 darab 25. 6 darab 25 dapat berapa? 6 darab 25 dapat berapa? 150. Okey, 152 ni darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. 150 bahagi dengan 2. 150 bahagi dengan 2 kita dapatlah 75 darjah. Jadi X ni nilai dia adalah sama dengan 75 darjah. Boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Okey, menggunakan cikgu tengok sikit. Mana Mana dia? Kejap Okey, menggunakan ciri-ciri yang tadi yang cikgu ajar kamu tadi, cikgu nak masing-masing cuba selesaikan soalan A. Ni soalan A. Ni kalau tak nampak soalan A ni kamu tengok kat depan. Ni soalan A kita. Kalau ada masalah, ada soalan boleh terus tanya cikgu. Okey, dah siap hantar dekat cikgu H. Okey, cikgu bagi 2 minit lagi Cuba buat 2 minit lagi.
Okey. Betul lah tu. X bahagi X kan hilang X-nya. Indeks. X bila bahagi dengan X, hilanglah X-nya. Jadi M tu sama dengan 39. Betul. Okay, welcome. Scarlett dapat tak soalan A? Dia buka kamera. Okey. Afham dapat tak soalan tu Afham? Soalan A. Okey, habis masa jadi cikgu akan tunjukkan jalan kerja dekat soalan A tau. Dah azan maghrib dah. Okey. Oh tak dapat. Okey tak dapat boleh tengok kat depan cikgu tunjuk. Jangan risau, tak dapat tu jangan risau. Yang penting kita cuba. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok kat depan, cikgu akan tunjukkan dia punya bahagian. Sama je konsep dekat sebelah ni, cumanya dia ubah. Mana ubah dia? Okey, jom kita tengok. Okey, yang pertama sekali adalah panjang dia. Bahagian dia, cari bahagian yang pertama. Okey, ni bahagian A. Ini adalah bahagian A. Yang warna biru ni. Warna biru ni adalah bahagian A. Bahagian yang kedua adalah bahagian yang warna hijau. Bahagian yang warna hijau. Ini adalah bahagian B kita. Jadi cikgu ubah soalan sikit je. Okey. Jadi kita punya formula apa? Sudut per panjang. Jadi fokus kepada bahagian A kita. Fokus kepada bahagian A kita. Sudut dekat bahagian A kita apa? Sudut dekat bahagian A kita adalah M. Jadi untuk bahagian A, sudut dia adalah M. Per dengan panjang. Panjang dia apa? Panjang dia adalah, dia buka dari sini adalah X. Per dengan X. M per X. Sama dengan bahagian B pula. Kita buat pula bahagian B. Kita buat pula bahagian B. Bahagian B. Okey, kita pergi kepada bahagian B. Sudut untuk bahagian B apa? Sudut untuk bahagian B adalah 39. Jadi kita buat 39 per dengan panjang dia apa? Panjang dia adalah X. Panjang dia adalah X. Okey, sampai sini jelas ke semua? Boleh faham sampai sini? Okey, bagus. Kita darab silang. X darab dengan M, kita akan dapat MX. Sama dengan X darab 39, kita akan dapat 39X. Kamu tak pening kat sini. X ni darab ni X ni pindah ke sebelah pula. Dia sebenarnya kamu boleh terus potong 39X per X. Kamu potong X dia. Jadi dekat sini kita akan dapat M sama dengan 39. Ni jalan kerja dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, yang lain okey ke yang lain? Okey. Okey. Okey, Afham dapat tak Afham soalan A? Afham dapat tak Afham? Dapat. Okey, bagus. Okey, habis kita akan pergi kepada soalan yang seterusnya. Kita akan pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, jadi mana soalan yang kita nak pergi ni? Cikgu nak kamu cuba buat soalan ni. Okey, berdasarkan penerangan cikgu yang tadi,
cikgu nak masing-masing cuba selesaikan soalan ni. Guna ciri-ciri nisbah. Ingat ni kita namakan dia ciri-ciri nisbah. Okey, cuba buat soalan ni. Yang dekat depan tu. Okey, bagus. Okey, lagi 2 minit. Cuba lagi 2 minit. Okey, bagus. Ramai dah dapat jawab. Okey, 1 minit lagi. Okey, bagus. Jadi ingatlah kita kena cuba buat. Nanti kalau dalam peperiksaan, dalam peperiksaan apa yang cikgu terang ni adalah asas. Apa yang cikgu terang ni adalah asas. Jadi bila kita nak jawab soalan peperiksaan nanti, kamu kena buat apa? Kamu kena nampakkan, dia akan bagi lagi kompleks. Mungkin dia akan ada sudut rama-rama dalam ni, dia ada sudut nisbah dalam ni. Mana tahu? Jadi cikgu akan terus pergi kepada penjelasan. Ingat nak buat lagi satu latihan lepas ni. Okey, jadi cari dulu mana bahagian A, bahagian B. Okey, boleh ke cikgu mula buat ni? Boleh. Okey, baik. Okey, cikgu buat yang pertama adalah bahagian A. Ni adalah bahagian A kita. Lepas tu cikgu buat yang kedua, bahagian B kita, iaitu yang warna hijau. Ini adalah bahagian B kita. Jadi, ingat sudut per dengan panjang. Jadi dekat sini untuk bahagian A dulu kita selesaikan. Berapakah sudut dia? Sudut untuk bahagian A kita dapat 60. 60. Manakala panjang untuk bahagian A, kita tengok betul-betul daripada mana kaki dia ke kaki dia buka. Jadi dekat sini kita akan dapat 8. Jadi untuk bahagian A kita dah selesai. Kita dah masukkan sudut dengan panjang dia. Kemudian kita buat pula yang bahagian B. Bahagian B mana?
Ni yang warna hijau ni. Jadi bahagian B sudut dia apa? Sudut dia adalah X. Jadi kamu letaklah X dekat atas. Per dengan dia buka dekat mana? Dia buka dekat kaki. Kaki dia 4 cm. Jadi kita buat 4. Lepas tu sampai sini step dia sama je. Step dia sama je. Kita darab silang. Kamu darablah 4 darab dengan 60. 4 darab 60 kamu dapat 240. 8 darab X kamu dapat 8X. 8 darab pindah ke sebelah 240 bahagi dengan 8. Jadi dekat sini kamu akan dapat nilai X kamu adalah sama dengan 30 darjah. Jelas ke semua? Jelas. Okey. Bagus. Okey, last soalan. Last soalan untuk hari ni. Last soalan untuk hari ni. Tadi kalau kita tengok kepada soalan ni, kita cari apa? Kita cari nilai sudut. Kita cari sudut. X ni adalah sudut. Last soalan hari ni, untuk hari ni, kita selesaikan soalan nisbah. Kita selesaikan soalan nisbah. Tetapi, tadi kita cari sudut. Sekarang ni menggunakan formula nisbah tu tadi, kita cari panjang. Iaitu X dia berada di panjang pula. Okey, selesaikan soalan ni. Lepas tu habis dah kelas kita. Cikgu bagi masa 3 minit je tau. Okay. Okey, bagus. Tercall. Tak apa. Okey, bagus. Ramai dapat jawab. Okey, 1 minit lagi. Lepas tu cikgu nak recap balik apa yang kita nak belajar, apa yang kita dah belajar hari ni. Sabar jangan keluar lagi kelas. Syifa dapat buat tak Syifa? Dapat cikgu. Okey, bagus. Lagi 9 minit. Okey, jadi habis dah masa. Cikgu akan tunjukkan soalan di hadapan. Jadi ni soalan terakhir kita. Lepas tu cikgu akan recap balik apa yang kita dah belajar untuk hari ni. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan di hadapan. Boleh ke cikgu mula buat ni? Boleh. Okey, jadi kita akan selesaikan soalan ni.
sama-sama. Okey, yang pertama sekali, oh ada kat belakang. Okey, yang pertama sekali, cari dulu mana bahagian 1, mana bahagian A, mana bahagian B. Jadi dekat sini warna biru ni cikgu buat bahagian A. Okey, tak kisah A ke B ke, tak kisah. Kalau kamu cikgu punya A warna biru, kamu punya A warna hijau, tak kisah. Selagi cikgu just tunjuk dekat sini supaya kamu boleh bandingkan, supaya kamu boleh faham dia ada dua bentuk, dia ada dua bahagian. Okey. Jadi ni bahagian B cikgu. Jadi dekat sini pakailah formula iaitu sudut per dengan panjang. Kalau kamu tertukar panjang dekat atas, tak apa nanti cikgu ajar. Sudut per panjang. Okey, kita pergi kepada bahagian A kita. Kita pergi kepada bahagian A kita. Okey, bahagian A kita, sudut dia apa? Sudut dia adalah 28 darjah. Per dengan panjang. Panjang dia apa? Panjang dia adalah 5.2. Tulislah 5.2. Sama dengan bahagian B kita. Bahagian B kita, sudut dia berapa? Sudut dia adalah 56. Tulis 56. Per dengan panjang. Panjang dia apa? Panjang dia X sekarang ni. Panjang dia X sekarang ni. Okey, jadi dekat sini, buat darab silang. 56 bila didarab silang, darablah bawah. 56 darab 5.2. Kita dapat 291.2. X darab dengan 28. Kita dapat 28X. Sampai sini jelas? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, 28 ni darab pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. 291.2 bahagi 28. Kita akan dapat apa? Bahagilah 28, jadi X tu adalah 10.4. Jadi dekat sini kita boleh tahulah X tu adalah 10.4 cm. Tu cara dia. Kok-koklah kalau dalam exam nanti kamu tertukar formula yang cikgu bagi ni. Formula yang cikgu bagi ni kamu tertukar. Kamu tertukar macam mana? Kamu buat terbalik. Panjang. Kamu buat terbalik. Panjang bahagi sudut. Kamu terbuat macam ni. Panjang bahagi sudut. Alamak, dah salah dah aku punya. Banyak hilang markah. Jangan risau. Kamu tetap pada jalan yang betul. Okey, contoh kita pergi kepada soalan A. Bahagian A. Panjang untuk bahagian A ni adalah 5.2. Isi 5.2. Per dengan sudut untuk soalan A ni adalah 28. Isi 28. Sama dengan pergi kepada bahagian B. Bahagian B warna hijau. Okey, panjang. Panjang dulu sebab kita cakap pasal panjang dulu kan. Panjang dia adalah X. Per dengan sudut dia dekat sini adalah 56. Kita dapatlah ini jawapan kita. Ini adalah persamaan kita. Tak apa, terus je buat. Jadi dekat sini kita akan dapat apa? X darab dengan 28. Kita dapat 28X. Sama dengan 5.2 darab 5.6. 56. Kita dapat 291.2. Kalau kamu tengok dekat sini, sama sahaja. Selesaikan. Pindahkan 28 tu ke sebelah. Jadi dekat sini X kita akan dapat 10.4 juga. Jadi kamu jangan paniklah bila kamu tertukar antara sudut dengan panjang. Dengan syarat. Jadi syarat dia. Kalau kamu buat sudut dulu dekat atas, pastikan bahagian A adalah sudut. Ni sudut. Jadi dua-dua yang bercakap dekat atas ni adalah tentang sudut. Kalau yang bawah ni bercakap tentang panjang, pastikan dua-dua belah bawah bercakap pasal panjang. Kalau kamu tertukar pun bila dekat atas ni kamu buat panjang, pastikan bahagian A tu kamu isi panjang dan bahagian B pun kamu isi panjang. Kalau dekat bawah ni kamu isi apa? Pastikan dua-dua tu adalah sudut. Kalau kamu tertukar, satu dekat A ni kamu bubuh panjang dekat sini, B ni kamu tiba-tiba bubuh sudut. Situ salah. Jadi dia tak kisah sudut per panjang ataupun panjang per sudut. Asalkan bila kamu letak sudut dekat atas, pastikan dekat atas ni dua-dua bercakap sudut dulu dekat belah atas. Per panjang dekat bawah. Okey, pastikan belah bawah ni dua-dua bercakap tentang
panjang. Itu maksud cikgu. Jelas ke semua? Jelas. Okey. Okey, baik. Okey, lagi cikgu ada lagi beberapa minit. Cikgu nak masing-masing dengar cikgu membebel ni. Okey. Cikgu tak adalah membebel pun. Cikgu buat apa, rumusan je ni. Okey, jadi hari ni kita belajar tentang sudut dan tangen. Kita belajar sudut dan tangen. Okey, dalam sudut cikgu nak kamu ingat 3 special ni, iaitu sudut 90 darjah, sudut 180 darjah dengan sudut 360 darjah. Sudut ni special sebab apa? Soalan tak bagi tahu pun dia punya sudut tu berapa nilai dia. Tapi kamu boleh detect, oh ni adalah 180 darjah. Sebab apa? Sebab kamu boleh tengok tips dekat sini yang bawah ni, garis lurus. Okey. Lepas tu cikgu pergi pula kepada ciri-ciri yang special, iaitu sudut sepadan. Sudut sepadan ni bila? Yang warna biru ni. 2 garis lurus yang bersilang. Jadi kalau kamu tengok, kalau dekat atas ni 115, dia bersilang dengan apa? Yang berhadapan dengan dia 115 juga. 65 belah kanan, jadi yang belah kiri pun 65 juga. Ini dia special sebab di sudut sepadan. Lepas tu bila cikgu dah habis terang bahagian sudut, barulah kita masuk kepada form 3. Barulah kita masuk kepada form 3. Form 3 ni special dia apa? Special ni dia bercakap pasal sudut juga. Tapi semua sudut berada di dalam bulatan. Jadi kamu kena faham dia ada 5 ciri-ciri. Jadi hari ni kita pergi kepada 2 ciri-ciri. Yang pertama ciri rama-rama. Ni adalah ciri rama-rama dia. Jadi kamu jangan faham ciri rama-rama tu straight macam tu je. Dia boleh pelbagai. Bila kamu jumpa sayap kiri dan kanan, kamu terus boleh pakai. Dan sayap dia setiap bucu tu sentuh pada dinding bulatan. Ni ingat nota cikgu ni, dia sentuh pada dinding bulatan. Dan bila pengiraan dia, kamu kena ingatlah, dia punya hint dia dekat sini. Kalau sini 40, kaki dia dekat sini 40, maksudnya dekat sini pun adalah 40. Tak perlu kira yang tu. Lepas tu kita belajar cara nak mengira. Dekat sini, dia bukannya berkaitan dengan ciri rama-rama. Yang berkaitan dengan ciri rama-rama ni pada kaki dia sahaja. Jadi yang untuk kamu dapatkan maklumat yang di tengah-tengah ni. Yang di tengah-tengah ni, cikgu ajar kamu dua cara. Satu pakai sudut sepadan, satu pakai garis lurus. Nanti kamu boleh study balik. Boleh study balik, boleh buka balik. Okey, kemudian cikgu teruskan kelas kita kepada ciri-ciri yang terakhir, iaitu ciri-ciri nisbah. Ciri-ciri nisbah. Inilah maksud dia nisbah. Ada 2 bahagian. Tak ada benda yang dalam dunia ni nisbah ada 1 bahagian. Tak ada. Nisbah tu sendiri adalah kamu menisbahkan sesuatu kepada sesuatu perkara. Itu definisi nisbah. Nisbah ni senang cerita perbandingan. Perbandingan sesuatu perkara kepada sesuatu perkara. Jadi kita nak apa ni ciri nisbah ni? Dekat sini kita bandingkan di A dengan di B. Dia tak kisah sudut per panjang ataupun panjang per sudut. Selagi kamu letakkan nilai yang betul, kalau dekat atas cakap pasal sudut, pastikan semua dekat atas bercakap pasal sudut. Kalau dekat bawah bercakap pasal panjang, pastikan dekat bawah semua bercakap pasal panjang. Lepas tu kita ada buat latihan. 1, 2, 3 latihan kita ada buat. Jadi cikgu harap jelaslah kelas kita untuk petang ni. Kita baru belajar 2 ciri-ciri, kita ada 3 ciri-ciri lagi nanti untuk next class. Okey, jadi semua minta maaf salah silap daripada cikgu. Kalau ada kurang apa-apa, kalau ada soalan, boleh terus WhatsApp cikgu. Ni nombor cikgu. Ni phone cikgu. Okey, jadi dekat sini terima kasih semua cikgu ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berehat. Bye. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Bye. Okey, bye. Terima kasih, Okey, cikgu. Afham. Terima kasih, cikgu. Okey, Syifa. Sama-sama, Afham. Okey, Syifa. Baik, cikgu. Okey, siapa nama cikgu lupa? Azim. Azim. Azim jelas ke Azim? Boleh faham Jelas. semua? Faham. Okey, baik Azim. Lagipun kat Okey. sekolah benda ni dah ulang lah. Ha? Lagipun kat sekolah benda ni dah ulang dah. Oh ya, okey, alhamdulillah. Senanglah ini. Senang, easy. Okey, bagus. Okay, Okey, bagus, mantap. Okay. Okey. Maghrib.